Menjelang Ramadan, kekejaman Zionis berterusan di Gaza. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memulakan lawatan beliau ke Jerman hari ini dengan mengunjungi Siemens Energy, satu daripada syarikat teknologi tenaga utama di dunia. Ketibaan beliau di Ibu Pejabat Siemens Energy di Hütterstrasse disambut ahli lembaga eksekutif Siemens Energy, Vinod Philip. Turut mengiringi Perdana Menteri semasa lawatan tersebut ialah Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedict dan Duta Malaysia ke Jerman Datin Paduka Dr. Adina Kamarudin. Siemens Energy yang beroperasi di 90 negara dan memiliki kira-kira 90,000 pekerja terlibat dalam keseluruhan lanskip tenaga. Ia meliputi tenaga konvensional hingga tenaga boleh baharu, teknologi grid kepada simpanan hingga kepada pengelektrikan proses perindustrian kompleks. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Kewangan serta rombongannya turut dibawa melawat kilang tersebut dan mengadakan perbincangan dengan para pegawai kanan Siemens Energy. Tahun lepas, Tenaga Nasional Berhad TNB dan Siemens Energy memeterai memorandum persefahaman untuk memulakan pembangunan hidrogen hijau. Suasana suram menyelubungi penduduk Palestin yang bersiap sedia menyambut Ramadan tahun ini susulan perang yang berterusan selama 6 bulan dan tidak menunjukkan tanda-tanda akan reda, dan lebih meresahkan apabila tentera Zionis meningkatkan langkah-langkah keselamatan dan meneruskan serangan di Gaza. Ketika dunia Islam menyambut Ramadan dengan berpuasa di siang hari, penduduk Gaza pula kini berdepan krisis kemanusiaan akibat kebuluran susulan kekurangan bekalan makanan. Beberapa negara bertindak menghantar bantuan melalui udara, namun Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB melihat usaha itu masih tidak mampu menangani krisis kemanusiaan berkenaan dan berpendapat penghantaran bekalan melalui darat akan jauh lebih berkesan. Rundingan damai yang berlangsung berminggu-minggu melibatkan pengantara Amerika Syarikat, Qatar dan Mesir bagi melaksanakan genjatan senjata dan pertukaran tebusan juga gagal walaupun Ramadan sudah tiba. Menjelang Ramadan, serangan rejim Zionis terhadap penduduk Palestin di Gaza masih berterusan dan hingga kini angka kematian dilaporkan sudah melebihi 31,000 orang dan hampir 73,000 cedera. Dalam serangan terbaru, tentera Israel membunuh 85 penduduk Palestin dan mencederakan 130 yang lain. Kira-kira 72% daripada mangsa adalah wanita dan kanak-kanak, manakala kematian akibat kekurangan zat makanan dan dehidrasi kini mencecah 25 orang. Semalam, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata operasi ketenteraan Israel di Rafah tidak dapat dielakkan dan akan berlangsung selama beberapa minggu. Sementara itu, Hamas pula mengeluarkan beberapa video pada hari yang sama mendakwa menyerang sasaran tentera Israel termasuk melancarkan serangan drone berani. Dalam pada itu, kawalan keselamatan yang ketat diadakan di luar Dolby Theatre di Los Angeles, Amerika Syarikat, tempat berlangsungnya Anugerah Akademi atau Oscar 2024, dan ia susulan kumpulan pro-Palestin membuat bantahan di venue penganjuran anugerah berprestij itu. Beratus-ratus penunjuk perasaan yang marah dengan konflik di Gaza melaungkan bantahan terhadap kekejaman Israel hingga mengganggu aliran trafik sekitar tempat berkenaan. Penunjuk perasaan menuntut genjatan senjata dan menyuarakan kecaman mereka terhadap sokongan Amerika Syarikat terhadap Israel. Konflik di Gaza yang bermula 7 Oktober tahun lalu dan berlanjutan hingga kini. Sementara itu, Amerika Syarikat telah menghantar kapal pertama dengan peralatan untuk menubuhkan koridor maritim bagi penghantaran bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kapal Tentera Jeneral Frank S. Besson LSV-1 berlepas dari pangkalan bersama Lindsley Ristis menuju ke Mediterranean Timur kurang 36 jam selepas Presiden Joe Biden mengumumkan Amerika akan menghantar bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalan laut. Sebelum ini, Biden telah meminta Israel supaya
selain memberikan ruang untuk membawa masuk bantuan kemanusiaan ke Gaza, malah tindakan rejim Zionis yang menghalang kemasukan bantuan turut mendapat perhatian Biden berikutan krisis makanan di Palestin semakin memburuk. Filem Oppenheimer mendominasi anugerah Akademi atau Oscar 2024 dengan memenangi 4 anugerah utama dalam majlis yang diadakan di Dolby Theatre Hollywood, Los Angeles. Pengarah filem itu, Christopher Nolan, diumumkan sebagai pengarah dan pelakon utamanya, Cillian Murphy, dinobatkan pemenang anugerah pelakon lelaki terbaik. Manakala Robert Downey Jr. merangkul Oscar pertamanya melalui filem berkenaan apabila memenangi anugerah pelakon pembantu lelaki terbaik. Lebih bermakna apabila filem Oppenheimer diumumkan sebagai filem terbaik di anugerah itu sekaligus mengatasi filem lain antaranya American Fiction, Anatomy of a Fall and Barbie. Sementara itu, Emma Stone pula dinobatkan sebagai pelakon wanita terbaik melalui filem Poor Things. Hujan lebat di lapas ibu negara Bolivia mendorong pihak berkuasa negara berkenaan mengisytiharkan darurat dan langkah itu diambil susulan air sungai yang melimpah dan memusnahkan banyak rumah penduduk. Presiden Bolivia Luis Arce berjanji untuk menghantar jentera berat dan 3,000 tentera untuk mengelakkan kerosakan yang lebih teruk. Hujan lebat menyebabkan banjir berlaku di beberapa kawasan di bandar berkenaan hingga mengakibatkan bekalan air dan elektrik terputus selain jalan raya turut ditenggelami air. Bencana berkenaan setakat ini telah mengorbankan 1 nyawa manakala hampir 50 orang maut dalam banjir di seluruh negara itu sejak musim hujan bermula Januari lalu. Banjir dan tanah runtuh di wilayah Sumatera Barat Indonesia telah mengorbankan 26 orang dengan 6 masih hilang setakat ini. Hujan lebat yang berterusan beberapa hari mengakibatkan kediaman dan bangunan lain rosak susulan dilanda banjir. Tanah runtuh turut berlaku selain jalan terhalang akibat pokok tumbang. Agensi Mitigasi Bencana Indonesia BNPB mengetuai penyelarasan dan penilaian di kawasan yang terjejas serta mengagihkan dana bantuan kecemasan. Sekurang-kurangnya 39,000 penduduk terjejas akibat banjir dan tanah runtuh di wilayah berkenaan. 5 terkorban dalam nahas pesawat yang terhempas di negeri Virginia, Amerika Syarikat semalam dan kejadian kira-kira pukul 3 petang waktu tempatan itu berlaku berhampiran sebuah lapangan terbang. Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan Amerika Syarikat NTSB dan Pentadbiran Penerbangan Persekutuan FAA sudah menyiasat insiden itu untuk menentukan laluan penerbangan dan mengenal pasti mangsa. Kawasan nahas terletak kira-kira 250 km dari Richmond dan berhampiran dengan sempadan Virginia dan West Virginia. Polis Britain menahan seorang lelaki selepas merempuh pintu pagar Istana Buckingham dengan kereta di pandunya. Kejadian berlaku pada awal pagi kemarin. Namun tiada kerabat diraja berada dalam istana berkenaan sewaktu rempuhan berlaku. Menurut istana, kerja pembaikan pintu pagar sedang dijalankan. Pihak keselamatan turut meningkatkan kawalan di hadapan pintu istana. Punca rempuhan masih dalam siasatan. Perkembangan Liga Perdana Inggeris. Pertemuan antara Liverpool dan Manchester City di Anfield berakhir keputusan seri 1-1 sekaligus memberi peluang buat Arsenal naik ke puncak Liga mengatasi Liverpool menerusi perbezaan jaringan. Sepakan sudut Calvin De Bruyne yang diterima baik John Stone pada minit ke-23 mudah menafikan pertahanan Kevin Kelleher untuk gol pembukaan Manchester City. Namun jaringan penalti Alexis McAllister selang 5 minit babak kedua memusnahkan harapan skuad kendalian Pep Guardiola untuk mengutip 3 mata di Anfield. Keputusan seri 1-1 kekal sehingga whistle penamat. Dalam hal itu, Guardiola berkata Manchester City terselamat daripada tsunami Liverpool pada separuh masa kedua. I think at least
a game like the final would have been both clubs for many years. All the games have been quite similar. So moments for we start really well. Even before the goal, we had chances with a huge personality. I think it was the first half, and after it's difficult because today they have with Endo and McAllister, they have an extra passes, they have quality to play. Arsenal kini memimpin carta Liga selepas 8 kemenangan Liga berturut-turut dengan hanya berbaki 10 lagi perlawanan. Sementara itu, pengendali Liverpool Jurgen Klopp yakin pasukannya berada di landasan tepat untuk meraih gelaran Liga pada musim terakhir beliau. The only thing I need for the moment, besides I would prefer to have 30 points between us and all the other teams, but the realistic thing is, are we really in that race from a performance point of view? And today, I saw a team who is in the right position. And now let's see what we can make of it. Jelajah berbasikal Paris-Nice 2024, pelumba basikal Amerika Matthew Jorgensen muncul juara keseluruhan selepas menewaskan rakan senegaranya Brandon McNulty. Pelumba pasukan Wismalis itu memulakan peringkat terakhir 4 saat di belakang McNulty, namun Jorgensen bersama pelumba Belgium Remco Evenepoel berjaya memintas McNulty ketika perlumbaan berbaki 40 km. Evenepoel meraih kemenangan sprint apabila dia mengatasi Jorgensen tetapi ketinggalan 30 saat di tempat kedua dalam kedudukan keseluruhan. Turut menaiki podium McNulty di tempat ketiga. Jorgensen merupakan pelumba Amerika ketiga yang memenangi Paris-Nice dan pertama sejak penganjuran Floyd Landis pada 2006. Istimewa Ramadan ini dibawakan kejohanan badminton terulung dunia, kejohanan badminton All England yang dibawakan sepanjang 12 hingga 17 Mac. Nantikan aksi pemain-pemain badminton negara berjuang dalam memburu kejuaraan. Setulus hati di saluran sukan RTM. Baik, Dunia 10 berakhir di sini. Dari Sungai ke Segara Palestin, pasti merdeka. Dan itu Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.